بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpah kurnianya dapat bersama-sama pada petang ini ulang kaji isi masa kita dengan majlis ilmu. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi mudzakarah kitab kita At-Takbirat As-Sadidah. Kita telah sampai pada perbahasan An-Nushuz. Kita baca An-Nushuzu ta'rifun nushuzi lughatan al-irtifa'. Nushuz bermakna terangkat. Wa minhu qawluhu ta'ala wa anzur ila al-'idhami kayfa nushizuha ay narfa'uha. Firman Allah Ta'ala, wa anzur, dan kamu lihatlah kepada idham, iaitu tulang, bagaimana kami nushizuha. Nushizu daripada an-nushuz bermakna bagaimana kami mengangkatnya. Wa syar'an khurujuz zawjah an ta'atiz zawj bil irtifa' an ada'il haqqil wajibi lahu 'alayha. Pada sudut syarak, an-nushuz bermakna khurujuz zawjah, terkeluarnya isteri daripada ketaatan suami. Macam mana terkeluarnya isteri daripada ketaatan suami? Dengan cara isteri mengangkat ataupun isteri tidak melaksanakan hak-hak yang wajib ke atasnya bagi suami. Itu al-aslu fihi, asal kepada pensyariatan nusyuz ialah qauluhu ta'ala wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Wallati takhafuna, seorang perempuan yang kamu takut, perempuan itu derhaka, maka kamu fa'idhuhunna, kamu nasihatkan, ataupun wallati, perempuan-perempuan yang kamu, wahai lelaki, takut mereka itu derhaka kepada kamu, tidak taat kepada kamu, maka fa'idhuhunna, bagilah nasihat kamu kepada mereka, ingatkan mereka kepada Allah dan Rasul, nasihat Allah dan Rasul yang berkait dengan ketaatan kepada suami. Wahjuruhunna fil madaji', dan kamu boleh tidur berasingan dengan isteri-isteri kamu. Wadribuhunna, kalau perlu boleh pukul. Wa in ata'nakum, bila dah mereka taat, fala tabghuna 'alaihinna sabila, jangan kamu melampaui batas. Okay. Al-wajibu 'alal mar'ah lizawj, kewajipan yang isteri kena laksanakan kepada suami. Dalam kitab kita ni sebut 4 perkara. Yang pertama, ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah, isteri kena taat suami jika mana apa yang suami minta itu bukan perkara yang berkait dengan maksiat kepada Allah. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, bila mana suami meminta isteri buat satu maksiat, maka isteri tak perlu taatlah. Contohnya suami minta isteri jual dadah, mencuri, ketika itu isteri tidak wajib taat. Kerana apa? Kerana arahan suami itu berbeza dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Wa fil hadithi ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alayha sakhitun la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, mana-mana wanita yang tidur sedangkan suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai ke hari subuh, sampai ke subuh. Jadi wanita-wanita yang berkahwin kena ambil perhatianlah. Kalau kita tidur dalam keadaan suami marah kat kita, malaikat laknat kita sampai ke pagi. Yang kedua, kewajipan yang kedua yang diwajibkan ke atas perempuan
bagi seorang suami. Taslimu nafsiha ilaih, menyerahkan dirinya, iaitu tubuh badannya kepada suami. Lil jima', untuk disetubuhi. Atau lil istimta', ataupun diambil kesedapan, bukan dengan jalan setubuh. Fala yajuzu laha al-imtina'u illa li'udhrin syar'i. Isteri kalau diajak ke bilik, maka tak boleh nak apa? Tak boleh nak halang. Tak boleh kata tak nak. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Wal uzur syar'i ka'an kanat mudnatan fala لا تحتمل الوطأ أو بفرجها قروح أو كانت مستحاضة أو كان الزوج عبلا بحيث يضرها وطئه. Jadi isteri bila diajak untuk bersama dengan suami kena taat, kecuali kalau ada uzur syar'i. Uzur syar'i contohnya hari itu dia tidak ada mood. Tidak ada mood. Kanat mudnatan ni tension, tertekan, stres, boleh jadi sebab kerja dan sebagainya, yang menyebabkan dia tak mampu, dia letih sangat, jadi tak mampu untuk bersetubuh. Ketika itu dia sebagai satu penguzuran syar'i. Ataupun pada kemaluannya ada kuruh, ada nanah ke, ada cecair yang busuk ke, yang berbau ke, jadi dia tak nak suami dia lihat perkara tu, dia malu. Tidak ada masalah, dianggap sebagai uzur syar'i untuk menolak kehendak suami. Ataupun isteri itu istihadah, ataupun suami itu jenis ablan. Ablan ni jenis apa? Suka jimak dan terlalu memperbanyakkan jimak sampai memberi mudarat kepada isteri. Sejam 3 kali. Mampu nak kalau 24 jam berapa kali? Tak. Ataupun jenis jimak dengan keadaan yang ganas sehingga menyakiti isteri. Sakit kemaluan isteri tak? Ketika itu isteri boleh menolak. Kalau suaminya jenis sebegitu rupa, terlalu banyak jimak sampai memudaratkan diri wanita, ketika itu wanita boleh menolak. Tak apa dek. Janganlah. Okey, itu yang ditulis pada ta'liq dalam syarah pada matan asal di atas tu dia sebut bye semuanya tengok bye. Kama radin, antara uzur syar'i marah, demam panas isteri, maka boleh tolak kalau diajak bersama oleh suami. Ataupun haid ni apa, sakit lah. Haid lah. Suami nak bersama, isteri haid, isteri tolak sebab hukumnya haram. Menyetubuhi perempuan ketika mana perempuan haid. Fil hadis, dalam sebuah hadis Nabi sebut, bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujibhu walau 'ala tanur. Kalau seorang lelaki panggil wanita, panggil bini dia, maka Nabi sebut kena taat. Isteri kena taat, kena sahut walaupun 'ala tanur, walaupun tengah duduk di dapur. Tanur ni syai'un har, satu benda yang panas, maknanya sedang masak roti ke masak apa, tak, walaupun sedang sibuk dengan perkara-perkara tertentu, bila suami panggil kena taat, kena datang. Tinggalkan perkara yang kita sedang buat tu, taat kepada suami. Ataupun datang dulu ke bilik, beritahu abang sekejap, nak masak kejap. Kalau suami okey, maka apa dia, teruskan masak kejap. Kalau suami nak segera, kena lunaskan hasrat suami. Pentinglah ni. Jangan buat tak tahu je, pandai kahwin je. Tak, lepas tu suami curang, marah ke suami. Suami tengok perempuan lain, marah ke suami. Dah kamu sendiri tak pandai kahwin je. Tak. Hak-hak yang kamu kena laksana kepada suami kena tahu. Kalau kamu laksanakan dengan baik, insya-Allah lah, suami kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, juga baik kepada kamu. Apa dia? Mana kakak dengan kakak? Yang ketiga, perkara wajib yang ketiga yang diwajibkan kepada isteri ke atas suami, ialah mu'asyaratu bil ma'ruf. Kena hidup dengan suami, kena layan suami dengan baik. Fa illam tu'ashirhu bil ma'ruf ka an tughallidha lahu al-qawla ba'da an kanat tulayyina lahu aw ta'bisa fi wajhihi aw tughliqa al-baba fi wajhihi fa hiya nashizatun. Kalau isteri tidak layan baik
suami, contoh tidak layan baik suami ialah bercakap kasar. Selepas dia bercakap lembut, maknanya isteri kita, perangai dia, habit dia, dia bercakap dengan lembut dengan suami. Tak, datang satu-satu waktu tiba-tiba dia kasar. Ketika itu dipanggil sebagai nusyuz. Ataupun biasanya jumpa kita muka senyum. Tak, kali tu dia muka masam. Dia nak comel. Tak, muka masam depan kita. Adalah benda yang dia tak berhati, ketika itu dianggap sebagai nusyuz. Ataupun kita nak masuk bilik, dia marah, dia tolak pintu, tak kena ke muka kita. Bunyi kuat dentuman pintu tu. Sampai kena ke muka-muka untuk lelaki tak. Itu dipanggil sebagai nusyuz. Isteri kena taat lah, jangan persoal sebab apa. Begini hukumnya. Isteri kena taat sebab itu hukum Allah Ta'ala. Sebab tu sebab tu apa-apa perkara kena dengan ilmu. Kita beriman kepada Allah Ta'ala sebagai Rasul. Kita beriman kepada Allah sebagai zat yang maha agung, iaitu sebagai Tuhan kita yang layak disembah. Kemudian Rasul, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ialah dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Dengan dalil-dalil tertentu, kita yakin Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Rasul. Selepas itu, apa-apa perintah yang datang daripada kedua-duanya, kita akan taat. Maknanya Allah Ta'ala suruh taat suami, hadir. Nabi suruh taat suami, hadir. Begitu. Jangan persoalan. Tak. Sebab tu kena dengan ilmu. Kalau tak kita persoalan, kenapa pula kena taat sampai lagu ni gaya? Tak. Sebab apa? Sebab kita Islam tu pun Islam atas nama, atas kad pengenalan. Kita masuk Islam, lepas tu tak belajar fardu ain. Tak belajar sifat Allah Ta'ala, tak belajar sifat Rasul. Sehingga kita dapat satu keyakinan yang menyebabkan kita akan taat segala perintah daripada kedua-duanya. Itu. Yang keempat, mulazamatul maskan. Mulazamatul maskan. Apa makna mulazamatul maskan? Kena duduk di rumah. Duduk di rumah. Tak boleh keluar. Kita baca. Fala yajuzu laha al-khuruju illa bi idnih walau li abawaiha illa fi halatin wahidah. Tidak harus bagi isteri keluar daripada rumah kecuali mendapat izin daripada suami. Walaupun isteri nak ke rumah mak ayahnya, tak boleh. Siapa kata tak boleh? Allah dan Rasul. Bukan kita. Kita duk baca hukum hakam je ni. Hukum hakam Allah, hukum hakam Rasul. Tak. Tak boleh keluar walaupun ke rumah mak ayah, tak boleh. Kecuali dapat izin. Dan suami kena cerdik jugalah. Jangan buat keras. Mentang-mentang ada hak kuasa veto sebegitu, maka tak bagi izin kepada isteri nak pergi ke rumah mak ayah. Tak bolehlah sampai tahap lagu tu. Walaupun kamu ada hak, ada waktu, kamu gunakan hak kamu. Tak, kalau keperluan untuk menghalang isteri ke rumah mak ayah, maka gunakan. Tapi waktu-waktu yang lain kamu benarkan. Sebab mak ayah dia tu mak ayah kamu juga, bukan mak ayah orang lain. Sebagaimana kamu dituntut untuk buat baik kepada mak ayah kamu, tak, kamu juga dituntut untuk baik kepada mak ayah kepada isteri kamu. Tak. Dan antara cara untuk buat baik ialah membenarkan anak dia untuk pergi ziarah mereka di kampung. Begitu. Tapi hukum asal begitu, tidak boleh. Kalau suami tidak izin. Illa fi halatin wahidah. Kecuali satu keadaan. Isteri boleh keluar. Walaupun tanpa izin daripada suami. Kita sebut hukum asal tak boleh keluar daripada rumah kecuali dengan izin. Ada satu keadaan walaupun tak dapat izin boleh keluar. Apa keadaan tu? Lil istifta'i idza lam yanu anha zawjuha fi su'al. Untuk tanya hukum. Untuk lelaki bodoh. Untuk lelaki bodoh, fardu ain pun tak lepas. Tapi nak kahwin. Tak. Jadi isteri nak tanya fardu ain kat lelaki, lelaki tak mengaji fardu ain. Belajar fardu ain tak dapat pitih, jadi tak mengaji. Tak. Pergi kerja baru dapat pitih. Jadi ketika itu isteri keluar. Sebab tanya tu lelaki tak erti. Padahal hukum mudah je. Hukum berkait dengan wuduk. Pegang ni batal ke wuduk, tak tahu juga sebab tak mengaji. Sibuk ke benda lain.
Jadi ketika itu isteri ada hak untuk keluar rumah dan tanya orang lain yang tahu. Tanya orang lain yang tahu. Kita keraslah sikit bab fardu ain ni. Sebab dia tu wajib. Kamu doktor ke, pensyarah ke, menteri ke, apa ke, tak. Fardu ain ni wajib kat atas kamu belajar. Dia bukan ilmu yang boleh dipilih. Rasa nak mengaji, fardu ain. Nak mengaji. Rasa tak nak, maka tak payah belajar. Tak, dia bukan satu ilmu pilihan. Tak, dia ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap Muslim. Kalau tak belajar, dulu, kini dan selamanya berdosa. Tu. Dah kita Muslim, mestilah ada undang-undang yang kita kena tahu. Sedikit sebanyak, cara nak sembahyang, tentang zakat sedikit, nak kahwin kena tahu hak-hak yang perlu kita tunaikan kepada isteri. Tak kena tahu sikit sebanyak tentang talak, khuluk dan sebagainya. Tak, nanti talak isteri sampai 1000 kali duduk bersama lagi. Lepas tu mari ke mahkamah, saya tak tahu. Kahwin berapa tahun dah? 10 tahun dah, alhamdulillah. Anak berapa orang dah? 15 orang dah. Daripada 15 orang tu ada 10 orang. Anak sebab apa? Anak yang diperolehi selepas dia talak 3. Sebab apa? Tak mengaji. Padahal nak mengaji taklah ambil masa lama sangat. Tak? Tu. Dan mengaji pun taklah mengurangkan rezeki. Rezeki Allah Ta'ala dah tetap. Kamu mengaji, tak mengaji, tahap tu lah rezeki kamu. Tak? Baiklah mengaji dan rezeki kita tahap yang Allah Ta'ala telah tentukan. Malah ilmu tu juga ialah satu rezeki. Tu. Lil istifta idza lam yanum anha zawjaha fi su'al. Jadi boleh keluar untuk tanya hukum haid, hukum nifas. Tak, boleh tanya orang lain kalau suami tidak tahu. Sedangkan itu suami kena ajar tu. Kalau suami kahwin dengan seorang perempuan. Kalau lelaki kahwin dengan seorang perempuan. وكذلك يجوز له الخروج لعذر كالخروج إلى القاضي لطلب حقها منه أو إلى اكتسابها النفقة التي أعسر بها الزوج. Begitu juga isteri boleh keluar kerana keuzuran. Apa uzur? Contohnya isteri keluar jumpa qadi untuk meminta hak. Suami aku tidak beri nafkah kepada aku. Jadi dia keluar untuk jumpa qadi supaya qadi selesaikan masalah dia tu. Qadi yang minta kepada suami untuk bagi hak nafkah kepada isteri. Ketika itu dia boleh keluar untuk jumpa qadi. Ataupun keluar untuk bekerja. Untuk lelaki kerja tak cukup untuk cover kehidupan sebagai satu keluarga. Contoh anak ramai ke. Jadi untuk lelaki kerja gaji contoh kita sebut 1000. 1000 susahlah sikit. Dan nak hidup dalam keadaan anak ada 5-6 orang, sewa rumah dapat 400 setengah RM500. Tak. Jadi 3,500 nak hidup dalam sebulan, susahlah. Memanglah rezeki Tuhan Ta'ala bagi, tapi tak usaha tak dapat. Jadi isteri keluar untuk tolong suami pada sudut mendapatkan lebih nafkah. Isteri keluar dapatlah 1,500, dapatlah 2,500 sebulan. Campur 2 orang, gaji 2 orang tu, bolehlah. Tak, makan ala kadar. Tak, tu. Tambah pula dengan keberkatan, insya-Allah cukup. Tak. Kita tak syukur sebab tak pernah berkat rezeki kita ni. Tak pernah bersyukur. Kita pandang orang atas semua. Kita tak pandang orang yang bawah. Fil hadits ayyuma imra'atin kharadat min baitiha bighairi idni zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarja'. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, mana-mana wanita yang keluar daripada rumahnya tanpa izin daripada suami, maka malaikat melaknatnya sampai dia pulang kembali ke rumah. Jadi perempuan yang nak kahwin kena tahulah hukum hakam ni supaya menjadi isteri yang taat kepada suami. Jadi itu 4 hak yang disebut dalam kitab kita, hak-hak yang wajib ke atas isteri bagi suami. Indah dek. Dah lah. Pergi main dengan kakak kat luar. Al-wajib 'ala ar-rajul liz-zawjah. Kemudian dibincangkan kewajipan-kewajipan ke atas suami bagi isteri. Jadi suami juga ada kewajipan-kewajipan yang dia kena laksanakan, wajib tunaikan bagi isterinya. Pertama, mu'asyaratuha bil ma'ruf. Bergaul dengan isteri dengan keadaan yang baik. Bukan cakap kasar, tak tentu hala, maki isteri. Tak. Ataupun ejek isteri, berkasar dengan isteri. Itu
pergaulan yang tidak baik lah. Tidak boleh, tidak molek. Jadi mesti berkawan ataupun bergaul dengan baik. Yang kedua, mu'anul mu'asyarati kal kiswati wa ghairiha, kena bagi nafkah. Sudut pakaiannya, makan minumnya, alat untuk membersihkan badannya, shampoo, sabun dan sebagainya. Yang kita akan masuk perbincangannya nanti dalam bab nafkah. Yang ketiga, mahar. Mahar, berapa ribu mahar? Mudah-mudahkanlah. Murah-murah aja, insya-Allah. Jangan buat mahal. Jadi mahar tu termasuk yang wajib suami bagi kepada isteri. Yang keempat, al-qasmu. Qasmu ni giliran lah. Bagi lelaki yang kahwin ramai, kena bergilir. Telah kita bincangkan sebelum ini, tajuk itu. Okey, seterusnya, poin yang seterusnya, perbincangan yang seterusnya ialah al-hukmu idza zaharat alamatun min alamatin nusyuz. Hukum bila mana terzahir satu alamat daripada alamat nusyuz, daripada alamat derhaka isteri kepada suami. Apa yang perlu dibuat? Baca. Yusannu lizawji wa'dhuha wa tadhkiruha billahi wa anna dhalika min akbaril kaba'iri wa anna Allaha ghadibun 'alayha wa annaha mal'unatun. Bila terzahir daripada isteri tanda-tanda nusyuz, ketika itu disunatkan bagi suami nasihat. Biasanya cakap molek. Tak. Dia main cakap kasar pula hari tu. Biasanya senyum sama jumpa suami. Hari tu muka masam, macam bewok. Faham tak? Tu. Apa yang perlu dilakukan? Sunat bagi suami nasihatkan. Bagi peringatan kepada isteri. Peringatan tentang apa? Tentang kewajipan yang Allah telah wajibkan ke atas kamu bagi suami. Dan nusyuz itu disebut pada isteri, nusyuz itu ialah termasuk bawah dosa besar. Allah Ta'ala marah dan Allah Ta'ala laknat mana-mana wanita yang nusyuz, yang tidak taat kepada suami. Wa yahsunu an yadhkura laha ma fi sahihain min qawli sallallahu alaihi wa sallam idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. وما في ترمذي أن أم سلمة من قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وعن ابن عباس أيما امرأة عبست في وجه أخيها أو في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه. نعوذ بالله. Dan molek juga, comel juga kalau suami peringatkan kepada isteri hadis-hadis Nabi. Antaranya yang ada di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Disebut oleh baginda Nabi, bila mana seorang wanita tu tidur dalam keadaan tidur asing dengan suami. Dia marah ke suami, dia tidur kat luar, suami tidur dalam seorang-seorang. Padahal malam tu suami ada hajat. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Ketika itu malaikat akan melaknatnya sampai ke pagi. Jadi yang berkahwin tu kena hati-hatilah. Dalam Tirmizi daripada Ummi Salamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana wanita yang tidur dan suaminya redha terhadapnya, maka dia akan masuk ke syurga. Daripada Ibn Abbas katanya, mana-mana wanita yang bermasa muka depan suami, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan mukanya hitam legam. Na'udzubillah. Jadi benda-benda macam ni kena belajar dan kena ambil tahulah. Supaya kita perkahwinan kita tu jadi ibadat, insya-Allah. Bukan sekadar adat. Hidup hari-hari, pergi kerja, balik kerja bersama dengan suami, mendidik anak, biar jadi ibadat belaka, jangan jadi semata-mata adat. Niatkan dengan niat-niat yang baik dan ikut perintah Allah dan Rasul. Alamatun nusyuz, alamat nusyuz. قد تكون الأمارة فعلا كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه وكخروج. يا الله. Sini adik. Tak sini ya, sini. Tak sini. Tak sini. Dah. Cantik dah. Sini.
وكخروج من منزله بلا عذر وقد تكون قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعدما كانت تلينه. Alamat-alamat nusyuz, tanda-tanda nusyuz. Boleh jadi alamat itu berbentuk perbuatan, boleh jadi alamat tanda nusyuz itu berbentuk perkataan. Contoh perbuatan ialah i'rad, berpaling. Semua kita panggil, dia jawab dengan baik. Dia pusing badan, dia tanya, kenapa abang? Ada apa hajat? Tak, kali itu kita panggil dia buat tak tahu. Dia berpaling, buat muka masam. Tu perbuatan berpaling bila suami panggil, itu tanda-tanda nusyuz. Ataupun muka masam, semuanya muka lembut, muka syameh, tak ada buat muka masam kepada suami. Itu dipanggil sebagai alamat nusyuz juga. Antara lain ialah keluar daripada rumah tanpa izin daripada suami. Suami pesan dah, jangan pergi ke rumah sekian lelaki. Keluar juga tanpa izin. Tak. Ataupun suami pesan jangan keluar tanpa izin. Keluar juga tanpa izin, berdosa. Dianggap sebagai alamat tanda-tanda nusyuz. Okay, boleh jadi berbentuk perkataan. Contohnya, dia jawab persoalan suami ataupun percakapan suami tak dengan kalam yang kasar. Biasanya lembut. Bila ditanya, jawab dengan lembut, jawab dengan baik, jawab dengan sopan. Tak. Kali itu bila ditanya, jawab dengan kasar, dengan apa tu, masam. Angkat suara. Tu tanda-tanda dia nusyuz. Yang paling menarik disebut di ta'liq, wala yastashatuha li zawjiha. Ya Rabbi. Sini dah ada letak. Kacau habis. Dah letak dah. Okey dah. وليس شتمها لزوجها من علامات النشوز ولكن تستحق التأديب عليه. Tidaklah celanya isteri kepada suami dianggap sebagai tanda-tanda nusyuz. Mana isteri syatam ni maki, mencela. Bini mencela, memaki suami, tak, itu tidak dipanggil sebagai tanda-tanda nusyuz. Sebab sebanyak kita sebut perangai wanita memang kebanyakannya begitu. Jadi tidak dianggap sebagai tanda nusyuz. Bila mana dia syatam, dia herdik, dia apa, hina, dia cela suaminya. Cumanya tetap berhak mendapat takdib. Takdib ni pendidikan atau pengajaran daripada pihak suami. Kita luar adik. Oh, dah. Tu pergi. Nak luar. Al-hukmu idza tahaqqaqa an-nusyuz. Hukum bila mana yakin telah berlaku nusyuz. Tahaqquq an-nusyuz. Hukum bila mana telah yakin berlaku nusyuz. Apa hukumnya? Apa perlu dilakukan oleh suami? Budak tua. Okey. Yajuzu lizawji hajruha fil firash mutlaqa. Bila mana dah yakin berlaku nusyuz daripada pihak isteri, maka harus bagi suami untuk tidur berasingan. Boleh, tidak ada masalah. Lianna al-hajra fihi lahu atharun zahir fi ta'dibin nisa. Sebab bila suami tidur berasingan dengan isteri, dia sangat memberi kesan kepada isteri. Isteri akan berfikir panjang. Kenapa suami aku malam ni tiba-tiba tidur di luar? Selalunya tidur bersama dengan aku. Dia akan fikir, dia akan teringat balik, recall balik perbuatan-perbuatan dia, sikap dia terhadap suami. Tu. Wa amal hajru fil kalam fa yajuzu ila 3 ayyam faqat. Adapun hajar atau hajar ni boikot pada sudut bercakap, maka hanya dibenarkan 3 hari. 3 hari tak bercakap dengan isteri, sebab isteri nusyuz, boleh. Masuk hari keempat dah tak boleh dah, kena bercakap balik. Tapi kalau tidur berasingan, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan boleh. Selagi mana isteri itu tidak kembali taat kepada suami. Tapi kalau bercakap, mesti tidak lebih daripada 3 hari.
Wa amma ad-darbu, adapun memukul, ini dengar elok. Adapun memukul, fal asahu annahu yajuzu lahu an yadribaha mata tahaqqaqa an-nushuza. Pendapat yang lebih tepat, harus bagi suami memukul isteri bila mana yakin telah berlaku nusyuz daripada pihak isteri. Wa illam yataqarrar minha an-nushuz hadha alladhi sahhahahu an-Nawawi. Sekalipun nusyuz tidak berulang kali kedua. Maknanya first time dia nusyuz, tak. Kita nasihat tak makan, tak. Kita tidur di luar pun dia nusyuz juga, perangai tak berubah. Tak. Sampai masa kita rotan. Kita pukul. Pukul dengan apa? Bukan pukul dengan apa tu? Kita sebut rotan tadi, silap. Bukan pukul dengan rotan yang tebal, ataupun pukul dengan tali pinggang. Tidak. Pukul dengan apa? Dengan mindil. Mindil ni ialah kain apa tu? Kain kita lap muka tu. Kita pukul slow gitu sikit. Ataupun tangan kita ni. Tak, di tangan ni kita buat gitu sikit. Dalam keadaan muka kita garang. Perempuan ni bila kena macam tu, dia berubah terus muka dia. Dia terus berubah. Sebab suami tak pernah pukul dia, kali tu pukul dia. Pukul slow je. Perlahan je. Tak. Dia akan berubah, dia akan fikir panjang. Tak. InsyaAllah dia akan berubah lah. Daripada sikap derhaka dia kepada suami tu. Jadi pukul yang disebut dalam kitab, dalam fiqh Islami, bukan pukul melampau sampai luka, tidak. Pukul menggunakan serban. Mana serban, hujung serban tu pukul sikit gitu. Tak, tangan. Gitu sikit. Tak, ataupun cubit. Cubit kadang muka kita marah. Tak, biasa kita cubit gurau. Tak, lepas cubit kita gelak-gelak. Tak, sekali ni kita cubit muka kita garang. Muka kita marah. Kawan tu terus air muka dia berubah. Dan dia terus boleh jadi menangis. Boleh jadi dia menangis. Dan kalau isteri tu isteri yang baik, ada asas agama, malam tu juga insya-Allah dia akan minta maaf kat kita. Jadi bukan pukul ni pas sekali. Terheret muka bini, berdarah habis. Apa tu? Luka habis. Tak. Bukan pukul yang sebegitu rupa. Wa inda Ar-Rafi'i la yajuzu ad-darbu illa in taqarrara an-nushuz. Di sisi Imam Ar-Rafi'i, tidak boleh pukul kecuali kalau berulang kali telah berlakunya nushuz. Itu yang ditarjahkan oleh jumhur al-Iraqiyyin. Jadi di sisi Imam An-Nawawi, walaupun first time nushuz, kalau tak makan dengan pukulan, tak makan dengan nasihat, tak makan dengan pengasingan tempat tidur, kita boleh pukul. Tapi Imam Rafi'i sebut tidak. Kalau nak pukul, biar nusyuz kali kedua. Mana hari pertama nusyuz, hari kedua nusyuz juga. Kita baru boleh gunakan pukulan. Syurutu jawazid darb, syarat-syarat harus memukul isteri. Ada 4. Kalau tidak cukup syarat, hukumnya haram. Pukul isteri. Apa syaratnya? Akak main kat luar kan? Ajak dia main kat luar. Yang pertama, ayat tahaqqaqa minhan nusyuz, kena yakin telah berlakunya nusyuz daripada pihak isteri. Kalau kita syak, ni sikap lagu ni nusyuz ke tidak, tak boleh pukul. Mesti yakin nusyuz dulu. Yakin dia tu derhaka pada sudut syarak, pada iktibar syarak, barulah kita boleh pukul. Syarat pertama. Syarat kedua, an yakuna naji'an, ay fihi faidah. Wa amma idza kana ad-darbu la yufidu fala yajuz. Mesti pukulan tu dalam ghalib zan kita, dia memberi manfaat kepada wanita tu. Tu. Kalau jadi isteri tu kaki pukul dah, gesta. Dalam hati kita ghalib zannya 90%, 95% kalau aku pukul ni tak makan budak ni. Jenis bengis. Isteri yang jenis bengis, jenis kampung, jenis lasak. Kalau pukul pun dia rasti kering. Jadi kita tak boleh pukul. Sebab apa? Kalau kita pukul pun kita tahu dah tak ada faedah. Jadi mesti kita nak pukul tu, kita yakin ataupun zon kita, kalau kita pukul isteri kita ni jenis lembut begini rupa, kalau pukul mesti dia terkesan, mesti dia berubah. Ketika itu boleh pukul. Tu kakak sini, adik sini, kakak sini.
Sini. Sekejap nak habiskan. Abang. Cepat. Tengok muka adik. Dah. Malu. Dah malu. Malu. Tak malu lagi. Sini kakak. Yang ketiga, ayakuna ghaira mubarrih. Kita habiskan ini, kita berhentilah. Ayakuna ghaira mubarrih. Hendaklah pukulan itu tidak melukakan. Apa? Darb al-mubarrih. Wal darbul mubarrih ataupun mubrih huwa ma ya'zumu alamuhu bi an yukhsha minhu mahdhurut tayammum. Luka pukulan yang menyebabkan menegak. Kita berhenti dululah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.